Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Ain Izzati binti Dila bernombor ID P1588983 akan membentangkan ulasan buku berkaitan dengan kesedaran pendidikan alam sekitar di Malaysia. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Universiti Putra Malaysia pada tahun 2021 dan pengarangnya ialah Hanifah Mahat, Muhammadisah Hashim, Nasir Nayan, Yazid Saleh. Tujuan buku ini diterbitkan adalah untuk menawar sumber rujukan yang menyeluruh kepada pendidik, pelajar dan mengubal dasar. Dan tambahan pula dia adalah untuk mengenal pasti dan membincangkan beberapa isu utama yang diangkat dalam buku tersebut. Dalam buku ini, dia membangkitkan dua isu. Isu pertama adalah tahap kesedaran alam sekitar dalam kalangan pelajar. Yang kedua adalah pelaksanaan program seperti Sekolah Lestari. Pertama sekali, kita melihat kepada matlamat subtema yang diketengahkan. Ianya wujud kebimbangan mengenai tahap kesedaran alam sekitar yang lemah di kalangan pelajar Malaysia. Dan dalam buku ini, dia menekankan bahawa tanpa kesedaran dan pemahaman yang mendalam, pelajar ini akan cenderung untuk mengabaikan beberapa isu. Sebagai contoh, program pembuangan sampah, adakah ia memberikan kebaikan kepada alam sekitar? Dan tujuan penulis ini membuat kajian tentang alam sekitar. Dia adalah untuk mengajak kepada keperluan memperkuat pendidikan alam sekitar dalam sistem pendidikan formal dan tidak formal. Selain itu, dia juga untuk mendorong pembuat dasar dan pendidikan agar menilai kembali kurikulum dan cara pengajaran untuk lebih menyeluruh dan mengintegrasikan nilai kelestarian. Hal ini amat penting dalam konteks pendidikan di Malaysia kerana negara kini menghadapi pelbagai masalah alam sekitar dan pendidikan berperanan besar dalam membentuk generasi yang peduli, peka dan bertanggungjawab terhadap persekitaran. Untuk skala global, perkara ini sangat penting kerana krisis persekitaran yang melibatkan satu negara, dan maka itu pihak organisasi harus meningkatkan kesedaran tentang alam sekitar di kalangan pelajar dengan cara memenuhi keperluan pendidikan dan juga menyokong agenda global. Untuk isu kedua, pelaksanaan program seperti ini di sekolah sangat disokong kerana ia berkaitan dengan tujuan pendidikan persekitaran hidup di Malaysia dan ianya juga selaras dengan dasar kerajaan untuk memperkuatkan pendidikan tentang alam sekitar dalam sistem pendidikan formal. Program ini dia dapat memberikan hasil yang baik sekiranya ianya dilaksanakan secara berterusan. Dan seterusnya, tujuan utama penulis ini mengangkat isu pelaksanaan program seperti ini adalah untuk menggariskan kepentingan pendidikan alam sekitar yang bersifat praktikal dan berkesan dalam membentuk kesedaran serta amalan lestari di kalangan pelajar. Dalam konteks pendidikan di Malaysia dan peringkat global, dia sangat penting kerana ia selaras dengan usaha untuk mendidik generasi muda untuk lebih peka dan bertanggungjawab terhadap persekitaran, serta menekankan bahawa pendidikan alam sekitar ini dapat diimplementasikan dalam tindakan nyata, sebagai contoh penghijauan di sekolah dan amalan kitar semula. Kembali kepada relevansi subtema terhadap pendidikan. Okey, dari isu yang pertama, hasil kajian ini dia memberikan peluang pemikiran baru di kalangan pendidik, pelajar dan pembina asas dengan menekankan isu kesedaran serta tanggungjawab terhadap alam sekitar sebagai satu elemen utama dalam pendidikan abad yang ke-21. Dan dalam isu ini ia menekankan bahawa kesedaran alam sekitar tu bukan hanya
berkaitan dengan ilmu sains, tapi juga melibatkan pembentukan sikap, nilai dan tindakan dalam kehidupan harian. Ia juga mendorong pertumbuhan pedagogi dengan mengusulkan kaedah pengajaran yang lebih interaktif, kontekstual dan berlandaskan pengalaman nyata. Dan selain itu juga dia mendukung upaya pendidikan untuk melahirkan pelajar yang memiliki pemikiran kritis dan sensitif terhadap isu terkini dan tanggungjawab terhadap sosial. Untuk isu yang kedua, pelaksanaan program ini dia boleh dilihat sebagai inovatif dan berpotensi besar untuk mendapatkan rujukan dalam pendidikan, dan ia membentuk peribadi pelajar yang lebih peka. Dan selain itu juga dia boleh menjadi rujukan kepada pelajar, guru dan penyelidik untuk menilai, merancang dan meningkatkan pelaksanaan program pendidikan alam sekitar di sekolah. Seterusnya kita melihat kepada perspektif baru yang diperolehi. Untuk isu pertama, saya menyedari bahawa pendidikan alam sekitar perlu dilaksanakan secara komprehensif dan pelbagai disiplin. Dan pendidikan alam sekitar ni dia bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tapi harus membentuk sikap dan perubahan perilaku yang berterusan. Dalam buku ini, ia juga dapat memberikan saya pengetahuan tentang kepentingan peranan guru dan pendidik untuk melatih pelajar agar kesedaran tentang alam sekitar ini dapat ditingkatkan, agar mereka lebih sedar tentang kepentingannya menjaga alam sekitar. Dan bagi isu yang kedua, dalam buku ini dia memberikan satu kepentingan pendidikan alam sekitar yang berpandukan kepada praktik sebenar dan penglibatan masyarakat, dan program ini dapat memperluaskan pemikiran khususnya masyarakat mengenai potensi besar yang ada dalam institusi pendidikan bagi tujuan membina masyarakat yang lebih bertanggungjawab. Dan dalam buku ini dapat mengubah pandangan terhadap fungsi sekolah bukan hanya sebagai lokasi untuk belajar, tetapi juga sebagai lembaga pelatihan amal untuk membentuk generasi yang peduli terhadap alam sekitar. Kesimpulannya, dalam buku kajian ini mampu menyatakan atau membuktikan bahawa dengan kajian yang dilaksanakan dapat mengukuhkan pemahaman mengenai kepentingan pendidikan dan pendidikan alam sekitar dalam sistem pendidikan negara. Kita lihat daripada dua aspek. Untuk aspek guru, kita dapat lihat guru dapat mengimplementasikan pendidikan persekitaran di dalam kelas, dan buku ini dapat membantu guru untuk memahami konsep pendidikan alam sekitar secara komprehensif dan mengintegrasikan ke dalam pelbagai mata pelajaran seperti sains, geografi dan pendidikan moral. Manakala dari aspek pelajar pula, ia dapat membentuk sikap yang lebih baik dan mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan seperti kempen Kitar Semula, aktiviti-aktiviti komuniti seperti gotong royong, pembersihan sekolah dan pembersihan persekitaran seperti sungai dan kawasan-kawasan perkampungan dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya untuk pembentangan kali ini. Sekian, terima kasih.